Baik, kita akan tengok. Beberapa hari lepas, 3 orang terutama daripada Setiausaha Kanan dan juga pekerja Siva Kumar, iaitu Menteri Sumber Manusia, telah ditahan, dan juga seorang yang lain telah ditahan berkaitan dengan rasuah yang melibatkan pegawai-pegawai berikut. So sekarang ini mereka lagi di soal siasat dan Siva Kumar mengatakan bahawa beliau akan dipanggil untuk disoal oleh orang kata apa, oleh SPRM. Dalam masa yang sama juga, sekarang ini Anthony Loke mengatakan belum lagi SPRM memanggil Anthony Loke untuk siasatan. Anthony Loke kata belum lagi, tak tahulah yang terkini macam mana, esok macam mana. Tetapi belum lagi beliau dipanggil untuk siasatan kerana dikatakan ada perkaitan di antara kejadian minta duit tersebut dengan DAP. Adakah persoalan benda ini, adakah benda ini melibatkan sama seperti mana Bersatu, duit itu masuk ke dalam dana DAP. Jadi itu persoalan yang sekarang ini SPRM tengah siasat. Kita tak boleh nak reveal melainkan lepas SPRM reveal lah. Tetapi SPRM telah minta beberapa dokumen, beberapa bukti, beberapa benda, termasuklah rakaman CCTV kereta menteri di sebuah kondominium. Okey, kita baca. SPRM mahu rakaman CCTV kereta menteri di sebuah kondominium. SPRM meminta pihak pengurusan sebuah kondominium di Cyberjaya menyerahkan rakaman CCTV yang melibatkan 3 buah kereta. Menurut sumber SPRM, 2 daripadanya didaftarkan atas nama Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar. Difahamkan ia sebahagian daripada dakwaan rasuah yang dikatakan membabitkan nilaian 97 juta ringgit melibatkan 2 pegawai kanan menteri itu. Sebanyak 3 kenderaan menjadi sebahagian daripada siasatan. SPRM telah meminta rakaman CCTV bagi tarikh 6 Mac sehingga 7 Mac dan 7 April sehingga 8 April bagi 3 jenis kereta Mercedes, Proton Perdana dan Outlander Mitsubishi. Carian maklumat berkenaan kenderaan di internet mendapati Mercedes berwarna perak dan Outlander berwarna merah itu didaftarkan sebagai kenderaan milikkan persendirian atas nama Siva Kumar. Namun carian tidak dapat memastikan pemilikan kenderaan ketiga iaitu Proton Perdana. SPRM memohon rakaman CCTV itu semalam dan memberi tempoh kepada kondominium itu untuk menyerahkannya sehingga minggu ini. Malaysia kini telah menghubungi pejabat Perdana Menteri dan SPRM dah masih menunggu maksud membalas mereka. Sementara itu, memetik sumber yang tidak dinamakan, utusan Malaysia melaporkan bahawa SPRM masih meneruskan pencarian wang berjuta-juta ringgit yang didakwa melibatkan pegawai kanan menteri melalui orang tengah. Laporan itu turut mengesahkan bahawa SPRM tidak ada sebarang bukti ketika menggeledah rumah dan pejabat menteri. Difahamkan, tiada rampasan dibuat kerana SPRM tidak menemu sebarang bukti yang diperlukan. Sumber itu dikatakan berkata. Sumber SPRM semalam memberitahu Malaysia Kini bahawa tiada serbuan terhadap rumah dan pejabat Siva Kumar, tetapi hanya lawatan. Dia tak sebut tapi hanya melawat. Sumber itu juga memberitahu portal itu bahawa SPRM tidak menolak kemungkinan mengambil keterangan menteri sekali lagi dalam masa terdekat bagi membantu siasatan. SPRM menyerbu pejabat Kementerian Sumber Manusia di Putrajaya pada Khamis dan menyahan seorang pegawai kanan Siva Kumar. Sehari kemudian, agensi anti rasuah itu menahan Serta Sulit Siva Kumar dan direman selama 4 hari bagi membantu siasatan. Selain itu, seorang ahli perniagaan dari Ipoh ditahan dalam siasatan yang dikatakan melibatkan agensi pekerja asing. Beberapa laporan sebelum ini mengesahkan bahawa menteri telah memberi keterangan hampir 9 jam di bajet SPRM. Perdana Menteri Anwar Ibrahim semalam berkata tiada keperluan untuk Siva Kumar direhatkan berhubung siasatan yang melibatkan sebuah agensi. Anwar berkata mana-mana pihak tidak boleh membuat telahan sendiri memandangkan ia masih dalam siasatan. Betul lah. Benda itu masih dalam siasatan. Pertuduhan pun ada lagi. Takkan nak direhatkan. Lainlah kalau sudah dituduh. Oh, tapi Zahid tu macam mana Is? Habis itu, Muhyiddin Yassin tu macam mana? So, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak rehat semua. Kalau tak nak bagi jawatan, tak bagi jawatan semua. Senang. Tak payah tuduh satu kepada satu, satu kepada satu. Sama je. Baik. Berkenaan dengan kes ini, tuan-tuan. Ya, pertama sekali, pelik juga. Jarang kes yang masih berlaku dalam siasatan, tiba-tiba SPRM boleh dedahkan. Itu yang saya agak curious, tuan-tuan. Contohnya, tuan-tuan ingat tak? Akaun Bersatu itu dibekukan. Lepas beku tu 2 minggu lepas beku baru kita tahu dia kena beku oleh SPRM. Itu pun orang Bersatu yang beritahu. Kalau tak, saya pun tak tahu yang akaun Bersatu kena beku. 2 minggu lepas kena beku baru kita tahu. Nah, tiba-tiba kes ini masih dalam proses siasatan, tangkapan pun belum dibuat, tiba-tiba didedahkan oleh sumber dalam SPRM yang tidak dinamakan. Jadi, dia menimbulkan persoalan saya terhadap SPRM sekarang ni, tuan-tuan. Ni, satu persoalan untuk dia tangkap pegawai kanan
Siva Kumar, kalau betul mereka melakukan kesalahan tersebut, itu saya tidak menafikan. Tangkaplah, buatlah siasatan, tuduh sewajarnya. Namun begitu, menghantar dokumen ataupun mendedahkan siasatan itu dalam peringkat awal semacam bukan satu modus operandi SPRM. Setahu saya SPRM ni kalau dia buat kerja, even ni saya cerita pengalaman saya. Kalau tuan-tuan buat laporan ke SPRM, pergi ke pejabat SPRM Putrajaya, buat laporan, sebaik saja lepas buat laporan, tuan-tuan akan tanda tangan ke atau something like that, yang mana tuan-tuan dan puan-puan tidak dibenarkan mendedahkan apa yang tuan-tuan telah dedahkan kepada SPRM. Ini pengalaman saya pernah membuat satu laporan SPRM, 2 laporan SPRM, 3 laporan SPRM saya pernah buat. Satunya melibatkan pemimpin tertinggi di Sarawak, satu mengenai pemilihan parti tahun 2018, satu lagi mengenai tanah, ada kes tanah. So yang tiga-tiga ni pegawai SPM kata tuan-tuan tidak dibenarkan mendedahkan apa-apa yang kita bincangkan di dalam inilah. So bila saya keluar dalam I think yang second tu kot, yang saya tak ingat, ada wartawan tanya, saya hanya boleh bagi secara umum, tapi saya kata detail saya tak boleh cerita kerana itu adalah arahan daripada SPRM dan saya akur dengan arahan tersebut. Dan saya rasa itu satu kesalahan. Tiba-tiba dalam siasatan belum habis ni tuan-tuan, ada leakage berkenaan dengan lawatan ke rumah menteri. Apa orang kata? CCTV berkaitan dengan 3 kereta. Tangkapan tu kita faham lah, itu mungkin orang boleh tahu, boleh hidu kan. Tetapi bukti-bukti tu tiba-tiba CCTV apa? Sebenarnya SPRM, we have to question SPRM berkenaan dengan integriti yang ini. Ini Azam Baki kena explain bagaimana tiba-tiba bukti-bukti yang masih dalam siasatan ini terlepas dalam keadaan belum ada conclusion tentang kesilapan. What are they trying to do? Ini bukan nak membuktikan yang kena tahan. Kena tahan lah, lantak dia lah. Kalau dia buat rasuah, tangkap, masukkan sebut dalam penjara. Itu tak ada isu. Tetapi dalam masa yang sama, kita nak melihat kenapa SPRM ada sumber SPRM. Saya bukan nak tuduh Azam Baki, tetapi Azam Baki kena tengok benda ni. Macam mana tiba-tiba berkenaan dengan bukti yang masih dalam siasatan boleh terdedah CCTV. Wartawan boleh tahu. Sini saya baca daripada berita. CCTV, kemudian boleh siasat pula kereta tu siapa punya. Maksudnya bukan setakat wartawan tahu ada CCTV, siap tahu nombor plate di dalam CCTV tu wartawan ni. So kita pelik tuan-tuan, something is wrong somewhere dalam SPRM ni. So kita nak desak ada satu siasatan dibuat dalam SPRM, bagaimana perkara yang masih dalam siasatan, bukti-bukti yang masih dalam siasatan boleh di-leak out. Boleh di-leak out. Jadi itu yang saya agak curious dekat sini. Dan Anthony Locke lah, dia kata, saya baca Anthony Locke punya kenyataan, SPRM tak ada panggil saya untuk beri keterangan. Zak Agong DAP berkata SPRM setakat ini tidak memanggilnya untuk memberi keterangan berkaitan siasatan kes kelulusan pekerja. Namun Locke yang juga Menteri Pengangkutan berkata dia tidak pasti jika ada pemimpin lain parti itu telah dipanggil. Saya rasa kami belum dipanggil. Saya tidak tahu. SPRM tidak kata ia berkaitan kes mana. Saya tidak dipanggil katanya. Locke berkata demikian ketika mengulas laporan yang menyatakan lebih ramai akan disoal siasat, termasuk seorang ahli politik yang menguruskan soal keuangan partinya. Lebih ramai orang akan disiasat, termasuk seorang ahli politik yang menguruskan. Tuan-tuan, yang kena tangkap 3 orang lagi tu belum dituduh lagi. Tiba-tiba berita ni dah keluar kepada wartawan. Dia ada orang leakkan kepada wartawan. Menarik. Cerita masalah air di Kedah. Ni ada kawan-kawan saya di TikTok. Okey, kawan-kawan saya di YouTube dan Facebook tolong komen. Benarkah sekarang ni Kedah menghadapi masalah air? Tolong komen tuan-tuan . Benarkah sekarang ini kalau tuan-tuan ada di Kedah, bagi tahu ya dan di mana? Di kawasan mana di kawasan Kedah yang anda sekarang ini menghadapi masalah air, masalah air. Baik, saya bawa berita yang saya dah bawa beberapa hari lepas, tapi saya bawa sekali lagi. Sanusi menjelaskan bahawa masalah bekalan air di Kedah dijangka selesai pada tahun 2023. Yang ini disebut oleh beliau pada 17 Jun 2020 setelah mengambil alih kerajaan. Beliau menyatakan masalah gangguan bekalan air yang sering dialami penduduk negeri ini dijangka dapat diselesaikan menjelang 2023. Menteri Besar Muhammad Sanusi berkata ia susulan pembinaan 4 loji rawatan air di Jenun Baru, Sungai Limau, Sungai Selambu dan
lubuk perut buntar lama yang dijangka siap dalam tempoh 2 hingga 3 tahun lagi. Ini Jun 2020. Nah, berita semalam tuan-tuan, saya tak tahu kenapa tak selesai lagi. Ini Sanusi kena jawab kepada rakyat. Hampir 1 juta penduduk Kedah terjejas akibat bekalan air. Kan, hampir 1 juta penduduk Kedah terjejas akibat bekalan air. Ni tuan-tuan boleh komen pada saya dekat mana tuan-tuan ada di Kedah, dan kalau ada masalah yang dihadapi sebagaimana yang saya nyatakan tadi. Baik. Saya bacakan. Sungai Petani, hampir 1 juta daripada kira-kira 2.2 juta penduduk Kedah, maksudnya 50% penduduk Kedah, dijangka mengalami krisis bekalan air bersih yang disalurkan oleh Syarikat Darul Aman SADA menjelang Aidilfitri hujung minggu ini. Paling teruk terjejas ialah daerah Kuala Muda, terutama kawasan sekitar Tanjung Dawai, Bedong, Merbuk dan juga Sungai Petani. Selain daerah Kota Star di kawasan sekitar Kuala Kedah yang selama ini sering mengalami gangguan bekalan. Gangguan bekalan juga dirama berlaku di hujung sistem bekalan di daerah lain seperti Pendang, Kulim, Yan, Baling dan Sik, menyebabkan penduduk terpaksa mula mengumpul bekalan air mulai minggu ini lagi. Sambutan Aidilfitri jangka menyebabkan kadar penggunaan air penduduk negeri yang menjumlah kira-kira 780 juta liter sehari meningkat berikutan pertambahan permintaan sepanjang musim perayaan sehingga hujung bulan ini. Kepulangan perantau menyambut Aidilfitri di kampung halaman berkenaan bakal menyebabkan kadar penggunaan air meningkat sehingga 30% atau kira-kira 250 juta liter sehari dengan loji rawatan air sedia ada berkemungkinan mengalami masalah bebanan. Presiden Persatuan Pengguna Kedah KEK Muhammad Yusrizal Yusof berkata, krisis bekalan air yang berlaku hampir setiap kali musim perayaan ini boleh dianggap sebagai berpunca daripada kegagalan negeri merancang sistem bekalan air. Katanya, berdasarkan taklimat dihadiri KEK bersama SADA sebelum ini, pihak berkuasa itu memaklumkan sedang giat menaik taraf beberapa LRA sedia ada seperti di Pelubang, Sungai Limau dan Junun Baru selain dalam perancangan membina LRA baru. Ini seperti yang kita baca tadi yang Sanusi sebut akan selesai 2023 tetapi tak selesai lagi. Masalah di Kedah semua perancangan yang dibuat sebelum 5 tahun lalu tu, tetapi sehingga kini belum siap. SADA memaklumkan kerja naik taraf akan siap berperingkat dalam tempoh beberapa tahun lagi. Okey, beberapa tahun lagi. Disebabkan itu, kita jangkakan semua projek selepas semua projek naik taraf selesai, masalah air tidak dapat diselesaikan kerana pembangunan pesat, terutama projek perumahan terus dibina di kawasan yang mengalami masalah tekanan air, katanya kepada Berita Harian.